Baik. Kemudian riwayat hadis daripada Ibnu Umar dan juga Sa'ad As-Sa'idi menyatakan bahawasanya para sahabat ni orang yang yubakkiruna ilal jum'ah, mereka sangat bersegera ataupun pergi waktu awal dengan tabkiran kasiran, dengan awal yang sangat awal lah. Cuma ukur awal ni kita tak boleh nak ukur lah sebab zaman dulu tak ada jam. Awal tu pukul berapa tu tak pasti awal tu. Jangkaan awal tu tak boleh diukur secara sebab dia bergantung kepada uruf. Mungkin ada setengah tempat tu kalau zuhurnya ataupun Jumaatnya pukul 1:30, mungkin 11:30 tu masjid dah penuh. Tapi tempat kita 11:30 tu kosong lagi lah. Biasa tempat kita 1 jam. Ini di luar musim Covid lah ni. Cerita 2-3 tahun lepas kan musim Covid ni lain cerita. Kita nak pergi Jumaat pun tak boleh, nak pergi Jumaat pun tak boleh. Mereka itu la yatanawaluna al-ghada, mereka tidak mengambil makan tengah hari kecuali selepas selesai solat. Maknanya mereka pergi lebih awal lah. Adapun tentang kelebihannya dinyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man igtasala yaumal jum'ah ghusl al-jum'ah, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, maksud mandi untuk pergi solat Jumaat. Ini mandi yang disebut sunat yang muakkad, sunat muakkadah, sangat dituntut untuk seseorang yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat, mandi dahulu. Walaupun mandi tu mandi sunat Jumaat, tapi dalam hadis sebut kalau boleh biarlah mandi tu seumpama seorang tu ghuslul janabah, mandi kerana dia berjunub, maknanya benar-benar dibersihkan, kena diratakan air untuk benar-benar bersih dan tak ada lagi kekotoran ataupun bau badan. Sesiapa yang pergi pada waktu yang pertama, raha fi sa'atil ula, waktu pertama ni waktu yang awal, faka'annama qarraba badanah, seperti seakan-akan dia membuat korban ataupun sedekah dengan seekor unta. Kalau dia pergi fi sa'atil thaniyah, pada waktu yang kedua, mana lewat sikit lah, maka seperti dia mendapat pahala membuat korban atau sedekah bakar seekor lembu. Kalau pergi waktu yang ketiga, seolah-olah dia membuat korban ataupun sedekah kabshan akran, seekor kibas yang sempurna ataupun yang paling sempurna dia punya fizikal badannya. Sesiapa yang pergi waktu keempat, faka'annama qarraba dajajah, seperti dia membuat korban ataupun sedekah dengan seekor ayam. Jadi lama kelamaan dia punya pahala tu semakin mengecil, kurang bila hampir waktu Jumaat. Dan sesiapa yang pergi waktu yang kelima, waktu lima tu waktu dah kira hampir sangat dengan Jumaat, maka seolah-olah dia membuat korban ataupun sedekah dengan bidah, dengan baik itu dengan sebiji telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, hadaratil malaikah, datanglah malaikat untuk yastami'una dzikr, untuk turut sama mendengar zikir. Maksud zikir itu mendengar bacaan khutbah dan juga solat Jumaat. Baik, kemudian kita boleh ambil kesimpulan daripada hukum-hukum yang ada dalam ayat ini. Jumaat ini adalah fardu ain, tadi pun dah disebut. Fardu ain ini adalah pandangan jumhur atau majoriti seluruh ummah ataupun seluruh a'immah, umat dan juga imam-imam, para ulama mengatakan begitu berdasarkan hadis Nabi telah sabit dalam hadis Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at, hendaklah berhenti mana-mana kaum yang meninggalkan Jumaat. Maksud berhenti, janganlah dia meneruskan perbuatan tidak menghadiri Jumaat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, ataupun Allah Ta'ala menutup mati hati mereka, ataupun summa la yakunanna minal ghafilin, atau mereka termasuk orang-orang yang lalai. Ini dalam kes yang biasa. Kes yang biasa ni tak ada darurat. Macam kita sekarang ni dah peringkat darurat sebab penularan wabak COVID-19 ni belum menampakkan tanda-tanda akan beransur pulih dalam tempoh yang terdekat. Jadi kita pun kena patuh kepada
ulil amri. Bukan kita tak nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi sebenarnya tidak diizinkan. Kecuali masjid-masjid yang tertentu itu pun atas keperluan yang khusus. Secara umumnya belum ada lagi. Kemudian ada hadis yang lain. Man tarakal Jum'ah salasa marrat tahawunan biha. Sesiapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali secara tahawunan, secara apa kata meremehkan ataupun tidak mengambil berat lah, tahawun. Taba'allahu ala qalbi, Allah Ta'ala tutup mati hatinya. Ada soalan tadi, kalau tak pergi itu perlu bertaubat. Taubat ni sesuatu yang kita lakukan kesalahan tu secara sengaja. Cuma dalam kes ni bukan pilihan kita. Cuma kita memang disuruh untuk membanyakkan istighfar dan taubat. Tapi untuk taubat dan istighfar secara khusus kerana tinggal Jumaat atas faktor ni lah, faktor COVID-19 ni, itu tak ada sebenarnya. Secara khusus, tapi secara umum adalah taubat tu. Adapun taubat bagi orang yang meninggalkan Jumaat secara sengaja, nak faham, sengaja. Yang dikira salah adalah sengaja. Rujuk dalam ayat 5 surah Al-Ahzab tu. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tiada menjadi kesalahan, tidak dikira dosa dalam perkara yang kamu tersalah. Mana bukan pilihan kita, tetapi yang dikira salah adalah apa yang disengajakan. Jadi selama ni kita tak pergi Jumaat, pihak ulil amri tak benarkan sebab penularan wabak COVID-19, disuruh kita solat zuhur di rumah. Itu bukan secara amdan, bukan secara sengaja. Yang dikira salah adalah ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengajakan oleh hati kamu. Apabila disengajakan, itu dikira salah dan seseorang itu perlu bertaubat. Baik. Allah Ta'ala mewajibkan kita bersegera secara mutlak. Bersegera maksudnya mengambil ihtimam berat. Bukan bersegera dengan maksud kena pergi dengan berlari-lari ataupun dengan apa kita kata, dengan terburu-buru. Kita ke masjid macam biasalah dengan tenang ataupun dengan baik, tetapi perlu ambil sikap ihtimam, ambil berat. Maksud ambil berat, kena tengok waktu pukul berapa supaya kita tidak terlepas solat Jumaat. Kemudian kita lihat beberapa etika yang perlu kita ketahui. Selain tadi dah disebut mandi sebelum pergi masjid, kita juga disunatkan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, siwak. Siwak ni membersihkan gigi, meminyakkan rambut. Kalau pilih pakaian tu, kalau boleh baju yang kita pakai untuk pergi solat Jumaat, baju yang kira paling baiklah. Paling baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai manusia, ambillah perhiasan kamu pada setiap masjid. Maksudnya kita pergi ke masjid, tak kiralah solat fardu yang biasa ataupun solat fardu Jumaat, sebaiknya kita pakai yang paling baik. Tu kita kena tahu adab-adabnya. Ini kadang-kadang setengah orang kita dia buat mudah-mudah. Orang Kelantan kata buat sele-bele. Sele-bele buat mudah-mudah. Kadang-kadang baju singlet, baju t-shirt hok pakai pergi kedai tu, itulah yang kita pakai ke masjid. So, seloknya kita pakai yang paling baik. Macam kita pakai pada hari raya lah. Oh, kalau hari raya bukan main bergaya lagi dengan siap sepasai baju Melayu dengan sampingnya. Kalau itulah yang kita lihat yang terbaik untuk kita pakai. Kalau boleh hari Jumaat pun macam tu juga. Nanti orang kata, wah hari Jumaat apa pakai nampak formal sangat. Siap dengan samping apa. Tapi itulah yang paling baik. Ataupun dengan pakaian yang dikira paling menarik dan sempurna. Tapi yang pentingnya pakaian itu mestilah bersih lah. Jangan pula ambil pakaian yang cantik dalam almari yang sudah lama tak dibasuh, berbau hapak, nanti mengganggu orang lain di masjid pula. Kemudian pada hari Jumaat juga kita disunatkan membanyakkan selawat kepada Nabi. Nabi SAW banyakkan selawat. Hari lain pun berselawat juga, tapi Jumaat dilebihkan. Sebaiknya kita berjalan kaki, itu lebih baik. Macam kita pergi solat hari raya juga. Tapi tengok keadaan lah. Kalau masjid tu jauh dan rasanya tak sesuai berjalan kaki, maka kita naiklah kenderaan. Tapi sebaiknya yang utama adalah berjalan kaki. Pada hari Jumaat juga, ni di luar sikit daripada tajuk solat Jumaat. Pada hari Jumaat juga,
Kalau kita salat subuh pagi Jumaat disunatkan, tidak diwajibkan, disunatkan salat subuh kita baca surah As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Disunatkan bukan diwajibkan. Dan sunat ini adalah sunat yang bukannya lazim. Maknanya ada ketikanya hari Jumaat yang tertentu salat subuh Nabi tak baca surah Sajadah, ada kalanya dia baca. Jadi nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh. Jadi kedua-duanya berada pada hukum sunat, membaca dan tidak baca. Adapun untuk solat Jumaat, ni solat Jumaat yang menjadi sunnah yang lazim, tetap. Apa dia? Ni orang yang jadi imam solat Jumaat ni kena tahu. Iaitu dalam rakaat pertama selepas Fatihah, Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Rakaat pertama daripada ayat 1 sampai habislah. Ke akhir surah. Dan rakaat yang kedua selepas Fatihah dia baca surah Al-Munafikun. Al-Munafikun surah yang selepas surah Al-Jumu'ah. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, dalam solat Jumaat selepas Fatihah dia baca surah Al-A'la. Itu Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan untuk rakaat yang kedua selepas Fatihah dia baca surah Al-Ghashiyah. Itu surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Jadi kalau kita nak ambil yang pendek sikit, kita ambil hak tadilah pilihan kedua, surah Al-A'la, Al-Ghashiyah. Tapi kalau nak hak panjang sikit, surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Adapun surah-surah lain tidak diketahui adanya riwayat yang Nabi pernah memilih surah itu untuk dibaca dalam solat Jumaat. Sebab tu biasa kalau negara Arab kita pergi, biasanya itulah imam baca. Kita kata kenapa Jumaat imam hanya baca surah Al-Jumu'ah, kadang-kadang Sabbihisma Rabbikal A'la. Itulah sunnah yang lazimah. Menjadi sunnah Nabi. Hukum itu tidak wajib, tetapi sesuatu sunnah yang tetap. Ini kadang-kadang orang kita keliru juga. Macam sunat qabliyah, ba'diyah dengan solat sunat rawatib. Tu ramai lagi yang keliru. Rawatib ni solat sunat yang mengiringi fardu secara tetap. Secara tetap. Solat asar dia tak ada rawatib. Tapi dia ada qabliyah, ba'diyah tak ada. Okey, subuh. Sebelum subuh ada solat sunat 2 rakaat, solat sunat qabliyah subuh. Itu rawatib. Maknanya solat sunat yang Nabi buat secara tetap. Rawatib yang tetap mengiringi solat fardu. Dia bukan semua. Baik, kembali kepada solat fardu Jumaat tadi. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah selepas Fatihah, rakaat kedua Al-Munafikun. Atau pilihan kedua surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Baik, disunatkan juga pada hari Jumaat kita membanyakkan doa. Ad-doa. Membanyakkan doa. Al-ikthar min qiraati doa. Membanyakkan baca doa. Kerana pada hari Jumaat diketahui ada satu waktu yang mustajab doa. Ulama khilaf berbeza pendapat sama ada waktu itu ketika imam duduk antara dua khutbah ataupun selepas solat fardu asar. Tapi pendapat yang rajih yang lebih kuat, waktu yang mustajab doa adalah waktu selepas asar, khususnya waktu dekat dengan maghrib. Jadi sebaiknya waktu tu, waktu mungkin kita kata setengah jam, 40 minit sebelum maghrib, kita ambil waktu tu untuk membaca zikir-zikir dan doa-doa yang kita rasa perlu kita baca, sebab waktu tu waktu yang mustajab doa. Menjadi adab dan tertib pada hari Jumaat, sesiapa yang ke masjid, dia tidak boleh memisahkan dua orang yang duduk untuk dia duduk di situ. Maksudnya kita pergi ke masjid, tengok orang duduk dalam saf yang pertama, kita pun pergi, kita minta mereka tu duduk rapat-rapat sikit untuk beri ruang kepada kita. Orang Kelantan kata, tolong kesok-kesok sikit demo. Ni kesok sebelah kanan, kesok kiri, untuk beri ruang pada kita. Itu dikira salah dengan adab. Sesiapa yang datang awal, dia dapat saf yang depan, maka dialah. Yang datang kemudian, maka dia ambil bahagian belakang. Dan kemudian tidak boleh melangkahi pundak, yakni bahu orang lain. Ini dikira tidak tempat kita tak berlakulah. Tapi kalau para jemaah mungkin pernah ke Mekah, ke Madinah, kita akan jumpa kadang-kadang setengah orang Arab, atau mungkin bukan orang Arab, yang agak kasar tabiatnya. Orang Arab ada juga, kadang orang Pakistan pada juga, dia melangkah daripada saf pertama kedua dengan dia angkat kaki dia melangkah bahu kita. Ini sebenarnya salah di segi etika. Melangkah bahu orang lain untuk mungkin pergi ke saf yang lain.
Jika seseorang masuk ke masjid ketika imam sedang berkhutbah, sebaiknya janganlah dia duduk sehingga dia solat sunat 2 rakaat. Itu ada dalam hadis bila seorang lelaki masuk ke masjid, Nabi yang sedang berkhutbah tanya, hal sallaita, adakah awak sudah solat? Maksudnya solat tahiyatul masjid. Dia kata belum. Kalau begitu, solatlah dahulu. Disuruh dia solat dahulu. Itu yang lebih baik dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian menjadi adab juga tidak membuat halaqah. Halaqah ni duduk secara bulatan dalam masjid sebelum solat Jumaat. Itu kalau kita lihat ada hadisnya, ada disebut dalam Sahih Fiqh Sunnah pun ada disebut tentang hadis tu, la yustahabu, tidak dianjurkan, tidak digalakkan untuk berbuat begitu. Masing-masing datang ke masjid, duduk dengan tenang, sebelum duduk solat tahiyatul masjid, duduk dengan tenang masing-masing. Bolehlah sama ada nak berselawat dengan perlahanlah. Dalam masjid kita kena jaga adab, tidak boleh meninggikan suara, ataupun kita nak membaca ayat-ayat Quran, masing-masing duduk dengan cara sendirilah. Baca Quran boleh, nak berzikir boleh, nak berdoa boleh, masing-masing dengan amalan mereka di tempat itu. Baik. Kemudian kalau kita rasa mengantuk, katakanlah beberapa adab yang etika yang perlu kita tahu ketika khatib atau imam berkhutbah. Orang dalam masjid ni rasa mengantuk. Mengantuk ni biasalah waktu tengah hari. Apa yang kita perlu buat? Kita boleh bangun, berpindah ke tempat lain. Ni kalau sama-sama faham tak apalah. Nanti kita bangun, orang tu kata, kenapa pula saya nak pindah duduk tempat awak, awak duduk tempat saya. Jadi kalau sama-sama faham, mungkin mereka boleh bertolak ansur. Kita bangun, beri isyarat, dia pun bangun, dia ambil tempat kita, kita duduk tempat dia. Berpindah tempat untuk mengurangkan rasa mengantuk. Baik. Kemudian kita melihat beberapa perkara yang lain untuk kita ketahui dalam hukum yang berkaitan dengan Jumaat ini. Fas'au ila zikrillah. Tadi kita dah baca dalam ayat tadi. Fas'au ila zikrillah. Zikrillah. Zikrillah di sini meliputi as-salatu wal khutbatu wal mawa'id. Salatnya, khutbahnya dan segala nasihat-nasihat yang disampaikan dalam khutbah itulah. Kemudian baik, kita nak lihat kepada bilangan. Ini jadi satu isu ni, bilangan yang diperlukan untuk menjadikan sahnya salat Jumaat. Para ulama sepakat mengatakan untuk salat Jumaat adanya adad bilangan tertentu. Cuma mereka itu ikhtalafu, mereka berbeza pendapat tentang fi aqalli adadin tan'aqidu bihil Jumaah. Berapakah bilangan paling kurang yang menjadikan Jumaat itu sah? Jadi banyaklah pendapat tu. Kalau kita buka dalam fiqh perbandingan, fiqh muqaranah, ataupun kalau dalam tafsir yang banyak sentuh bab fiqh dalam at-tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia menyenaraikan berbelas-belas pendapat. Antaranya adalah kalau pendapat Imam Abu Hanifah, dia mengatakan bilangan tu paling kurang 3 orang lelaki tak termasuk imam. Jadi kalau campur dengan imam jadi 4 lah. Makmum 3, campur dengan imam jadi 4. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Paling kurang. Al-Malikiyah. Ulama-ulama mazhab Maliki mensyaratkan paling kurang 12 orang. 12 orang. Ini kita nak kaitkan dengan ayat akhir yang kita akan baca nanti. 12 orang. Dalilnya apa dia? Sebab merujuk kepada kisah berlaku zaman Nabi lah. Disebut di akhir surah ini. Hadis itu disebut oleh Jabir bin Abdullah. Bila tibanya satu kafilah perniagaan daripada bumi Syam, di bawah ketuanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Bila dia datang, maka bila orang-orang dalam masjid mendengarnya, mereka keluar daripada masjid. Keluar, ramai yang keluar. Riwayat ni sahih, betul ada dalam Sahih Bukhari, cuma kita nampak macam tidak munasabah. Kenapa ada di antara sahabat yang tergamak
meninggalkan Nabi berkhutbah untuk pergi ke tempat kafilah perniagaan baru sampai di Madinah. Tapi Quran sebut begitu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, bila mereka melihat adanya rombongan perniagaan, adanya permainan, hiburan-hiburan yang dibawa di sana, mereka pun bersegera beralih ke sana dan meninggalkan engkau ya Muhammad qaiman, berdiri. Tapi bukan semua yang pergi. Yang pergi majoritinya, yang tinggalnya hanya 12 orang sahaja. Jadi kalau soalan bertulis masa ni saya tak sempat nak baca sebab tak sempat nak fokus. Jadi kalau soalan bertulis tu minta nanti akhir nanti ya. Tak sempat nak fokus. Jadi yang tinggal 12 orang sahaja. Sebab itu dalam mazhab Malikiyah mengatakan syarat sah Jumaat paling kurang 12. Paling kurang 12. Kita pun dah guna pakai dah baru ni. Beberapa minggu lepas masjid di tempat kita, Majlis Agama Islam Kelantan membenarkan solat Jumaat dengan jumlah itulah 12 atau 13 orang. Dia ambil kaul ni, pendapat ni. Adapun pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan hendaklah didirikan Jumaat dengan kehadiran 40 orang ataupun lebih. Jumlahnya arba'ina fa akthar. 40 ataupun lebih. Dan imam itu sendiri mestilah min ahlil qaryah. Penduduk tempat itulah bermukim di situ, bukannya orang yang bermusafir. Dan semua yang hadir itu adalah al-mukallafin, golongan mukallaf yang ahrar, yang merdeka. Mereka di kalangan kaum lelaki yang mustautin. Mustautin mana penduduk tetap di situ. La musafirin, bukannya orang-orang yang bermusafir. Itu dia punya syarat. Jadi perbezaan pendapat dalam kalangan ulama ini adalah perkara ijtihadi. Maknanya ada ketikanya pandangan yang lain tu boleh diguna pakai dalam situasi yang tertentu. Saya pernah mendengar ada setengah kalangan orang yang bekerja di pelantar minyak. Pelantar minyak tengah laut tu, dekat Kertih, Terengganu tu. Beberapa, rasanya lebih 100 kilo, mungkin berpuluh kilometer daripada pesisir pantai Terengganu. Walaupun bilangan mereka itu tak sampai 40 pun. Dan mereka cerita sebelum ni mereka tak pernah buat solat Jumaat. Tapi sekarang ni dah ada Jumaat dibuat. Mereka menggunakan pakai pandangan daripada ulama mazhab lain. Dalam situasi macam itu, kalau nak tunggu sampai bila-bila, mereka yang bekerja di pelantar minyak, selama tempoh mereka bekerja, setiap kali tibanya hari Jumaat, mereka tak akan dapat buat solat Jumaat. Alasannya sebab tak cukup 40. Jadi mereka buat juga dengan bilangan yang ada, mengambil kira pandangan yang disebut oleh mazhab Malikiyah. Itu kalau dalam kaedah usul dipanggil talfiq. Talfiq ni hukum dia berbeza. Ada 2-3 pendapat. Saya pun kadang-kadang mendengar ada sesengah pendapat yang disebut di sini secara mudah. Dia kata, talfiq ni tak boleh pakai pendapat mazhab lain, itu haram. Tak, dalam usul, ilmu usul dia ada banyak pendapat. Ada 2, 3, 4 pendapat. Kalau tak silap 4 ataupun 3. Maknanya hukum tu berbeza mengikut situasi, mengikut keadaan. Kemudian kita melihat dalam ayat itu, perintah untuk wazarul bai', tinggalkan jual beli. Setelah dilaungkan azan Jumaat yang kedua. Baik. Kenapa disebut azan Jumaat yang kedua? Dia bermula zaman Khalifah Uthman bin Affan, apabila persekitaran Masjid Nabi ni semakin luas, maksudnya penduduk semakin ramai, jadi sukar untuk panggil orang-orang yang jauh datang Jumaat. Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah mencadangkan dan menyuruh supaya azan Jumaat yang pertama, iaitu kira-kira kalau ikut waktu sekarang lah, kira-kira 1 jam lah, ataupun mungkin lebih awal lagi. Bukan masuk waktu, sebelum masuk waktu lagi, azan pertama dilaungkan di kawasan yang disebut Az-Zawra'. Az-Zawra' dalam tafsir sebut dia di kawasan yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi masa tu. Maknanya ada satu bangunan, ada setengah pendapat kata dia adalah pasar. Pasar-pasar dia ada binaan tinggi. Yalah, zaman dulu tak ada pembesar suara, tak ada speaker, jadi naik tempat tinggi untuk dilaungkan azan. Apa tujuan azan pertama sebelum masuk waktu? Untuk mengingatkan orang ramai waktu Jumaat sudah dekat. Itu azan yang pertama. Kemudian azan yang kedua ialah apabila masuk waktu, terus imam naik
ke mimbar, memulakan khutbah dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas salam dia duduk dan terus azan. Jadi azan masuk waktu tu ketika imam sudah berada di atas mimbar. Inilah yang menjadi polemik, perbincangan dalam kalangan ulama tentang ada atau tidak ada solat sunat qabliyah sebelum Jumaat. Itu puncanya. Ada atau tidak ada. Kalau rujuk pada asalnya memang tidak ada. Benda tu pun ada disentuh oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Kitab fiqhnya Al-Um. Tapi dia lebih cenderung memilih yang asal, iaitu tak ada sunat qabliyah sebab zaman Nabi azan Jumaat hanya sekali. Hak berlaku dua kali ni zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dua kali pun yang pertama bukan masuk waktu, tapi sebelum masuk waktu. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan azan Jumaat dua kali ini bermula zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu selepas zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, zaman Muawiyah. Atau ada. Tapi hak lebih kuat adalah mengatakan dia berlaku zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kalau kita nak rujuk kaedah yang kita gunakan, azan Jumaat dua kali, zaman Nabi azan Jumaat sekali. Zaman Khalifah Sayyidina Uthman dua kali. Tapi cara pelaksanaan tak sama dengan cara yang kita buat. Jadi kalau kita nak ikut kaedah azan Jumaat dua kali seperti zaman Sayyidina Uthman, azan Jumaat yang pertama perlu dilakukan 1 jam sebelum Jumaat. Tapi bukan di masjid. Bukan di masjid, di tempat-tempat orang yang ramai berkumpul. Mungkin kalau di Kelantan kat KB Mall ke, tak tahulah, musim Covid ni tak ada lah, KB Mall pun tutup, Tesco pun tutup. Tempat-tempat ramai orang berkumpul di Pasar Besar Siti Khadijah ke. Tapi kalau buat begitu, kita kata nampak pelik. Pelik tu sebab asalnya begitulah. Zaman Sayyidina Uthman, sebab dia punya maqasid, tujuan azan pertama nak mengingatkan orang ramai yang masih leka dengan urusan dunia bahawa waktu Jumaat sudah hampir tiba. Baik. Fas'au ila zikra wazarul bai', tinggalkan jual beli. Baik. Kita terus tak boleh melakukan urusan jual beli selepas azan yang kedua. Okay, kita faham. Maksud azan kedua maksud dah masuk waktu solat. Maka timbullah hukum fiqh mengatakan apa-apa urusan jual beli bagi orang yang wajib ke atasnya solat Jumaat, maka jual beli itu dari segi hukum fiqhnya tidak sah. Ini kena ingat kan, tolong yang khususnya orang lelaki yang pergi Jumaat. Sebenarnya orang perempuan pun kalau nak pergi Jumaat boleh. Memang ada pun, tapi keharusan hukum tu perlu lihat kepada zuruf. Ada setengah-setengah tempat dia menyediakan tempat khusus untuk wanita solat Jumaat, atau boleh, tapi kena menjaga adab-adabnya. Cuma bagi wanita tu tak wajib lah. Kalau nak pergi pun boleh, cuma tak wajib. Baik. Tapi kalau bagi orang lelaki yang wajib kepadanya Jumaat, wajib tu maknanya dia bukan kanak-kanak, dia dah balik, dia tidak sakit, dia tidak bermusafir. Dia pergi ke masjid, ketika itu orang dah baca khutbah, tiba-tiba dia singgah. Singgah apa? Dia singgah kat satu pasar tepi jalan, beli seikat pisang contohnya. Dia tengok isteri dia pesan sebeli pisang ke buah apa ke, dia beli. Masa tu orang di masjid dah baca khutbah. Dari segi fiqh, jual beli dia itu adalah tidak sah. Dan ada ulama mengatakan jual beli itu adalah haram. Sebab dia melakukan urusan jual beli ketika waktu yang orang dah azan Jumaat yang kedua, dah khutbah dah bermula. Itu berdasarkan firman Allah, wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli. Kadang-kadang setengah masjid saya perhati adalah kalau dekat mukim Masjid Padang Bongo, ada orang jual air macam-macam lah. Ada air soya pun ada, air apa-apalah. Kadang-kadang ada setengah anak-anak muda lah. Yang muda mungkin dia tak faham hukum fiqh. Dia ke masjid ketika khatib sudah berkhutbah, dia singgah tempat orang jual air, dia beli air segelas sebab dia dahaga. Jadi sebenarnya tak boleh. Orang jual air pun tak boleh jual, orang beli pun tak boleh beli. Tak boleh. Zarul bai'. Tinggalkan urusan jual beli. Walaupun hanya segelas air yang berharga 1 RM, 1 ringgit, tak boleh. Kena sabar, kena tunggu. Lepas ni, urusan jual beli tidak boleh dilakukan semasa ataupun selepas azan kedua apabila dah bermulanya khutbah. Melainkan yang jual beli itu adalah orang-orang yang tidak wajib Jumaat, kanak-kanak, orang bermusafir ataupun apa tadi, kaum wanita. Dah dilakukan azan kedua, tiba-tiba contohlah ni Makcik Limah ni nak masuk
gula air di rumah, tengok garam habis dah, garam dah habis. Dia pun pergi ke kedai runcit. Kedai runcit tu dekat dengan masjid. Tapi hak jual di kedai runcit tu perempuan jugalah. Penjual pun perempuan, nak beli perempuan. Itu harus, itu boleh. Tapi kalau orang lelaki yang akil balik, yang dewasa nak melakukan urusan jual beli, ketika khatib di masjid sedang menyampaikan khutbah, itu tidak boleh. Kita kena faham tu. Wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah 7 suku dah, kita nak terus kepada ayat berikutnya. Kita diharuskan untuk meneruskan kerja seharian bila selesainya solat Jumaat. Fa idza qudiyatis salatu, bila selesainya solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Iaitu keharusan untuk kita keluar meneruskan kerja harian kita. Ialah ni bagi orang yang bekerja sendiri, mungkin dia ada urusan lain, maka dia boleh teruskan kerja dia. Mungkin dengan kerja tu dia dapat menambah rezeki dia. Mana dalam Islam ni dia tak ada istilah kata cuti yang khusus. Cuma kadang-kadang tempat kita ni cuti ni dia panggil dari segi cuti uruf je. Uruf untuk memudahkan urusan-urusan kita, dan itu yang terbaik. Itu terbaik. Kalau di setengah negara Arab, yang saya tahu kalau di Mekah, Madinah sendiri, dia cuti mingguan dia hari Khamis, hari Jumaat. Cuti mingguan untuk pegawai-pegawai kerajaan hari Khamis, memudahkan kita puasa sunat hari Khamis sebab kita tak bekerja, dan hari Jumaat untuk memberi ruang waktu yang lebih bagi kita melakukan amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Bukan bermakna tak boleh bekerja hari Jumaat, boleh berdasarkan ayat fantashiru fil, boleh bekerja. Tapi itu satu keharusan. Cuma kita memilih, jika kita diberi ruang bercuti ni bagi orang bekerja dengan kerajaan ataupun sektor swasta, maka kita mendapat ruang masa yang lebih untuk kita menumpukan kepada amal ibadat kita lah. Wabtagu min fadlillah, kita dianjurkan untuk terus mencari rezeki kurniaan Allah. Fi'il amar pada kalimah wabtagu menunjukkan kepada al-ibahah, keharusan. Iaitu kita disuruh bekerja mencari kurniaan Allah. Rezeki ni betul Allah Ta'ala dah tentukan. Tetapi rezeki itu sebagaimana orang Melayu kata lah, yang bulat tak akan datang bergolek, yang nipis tak akan datang melayang. Mana kita kena keluar, kena cari. Wabtagu min fadlillah. Tak boleh seseorang tu lepas solat Jumaat dia terus duduk di masjid, lepas tu dia berdoa, ya Allah, hari ni Jumaat, waktu Jumaat ni waktu berkat, berikan rezeki untuk aku daripada langit. Minta tu macam kisah Hawariyin, minta makanan dengan Bani Israel, minta ma'idatan minas sama, minta hidangan makanan daripada langit. Tak boleh, kita kena keluar daripada masjid, kena bekerja, adanya usaha untuk mencari rezeki. Rezeki Allah Ta'ala tentukan. Dan kita kena bekerja untuk mencarinya. Apa-apa yang kita perolehi, maka kita kena syukur. Sikit atau banyak, itu adalah pemberian daripada Allah. Tapi yang penting kena adanya usaha. Ataupun tuan-tuan boleh rujuk ayat di akhir surah Al-Muzammil. Kita nak kaitkan solat Jumaat dengan solat tahajud. Solat tahajud, peringkat awal diturunkan, ayat di awal surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala menyuruh Nabi bangun solat tahajud. Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit sahaja kamu tidur. Nisfahu awin qus minhu qalila, sama ada 1/2 ataupun kurang sedikit, ataupun dengan kadar yang mampu dilakukan. Kemudian ayat di akhir surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala beritahu, dia mengetahui ada di kalangan para sahabat yang sakit, ada yang bermusafir, ada yang bermusafir kerana mencari rezeki, ada yang bermusafir kerana jihad fisabilillah. Maka atas 3 faktor ini, faktor sakit, bermusafir jihad fisabilillah, dan bermusafir untuk mencari rezeki, maka Allah Ta'ala mengangkat hukum wajib salat tahajud menjadi hukum sunat. Tapi nisbah kepada Nabi SAW, salat malam, salat tahajud itu tetap wajib untuk kita sunat. Adapun sunat diubah jadi hukum sunat sebab Allah Ta'ala tahu, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada golongan lain yang terus berjalan bermusafir di atas muka bumi untuk mencari kurniaan Allah.
yabtaguna min fadlillah. Maksudnya mencari rezeki. Sama juga lepas solat Jumaat, kita dianjurkan untuk lakukan urusan yang lain yang boleh boleh menyebabkan kita dapat tambah rezeki ataupun pendapatan kita. Baik, kita terus kepada ayat yang terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu. Lahwanin. Waw di akhir tu ada baris dua di atas bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni hamzah yang tak ada huruf hamzah lah. Jadi bila bertemu dua sukun lahwan dengan infaddu, maka kita kena hidupkan kembali nun pada tanwin. Ini bagi jemaah yang dah biasa ikut kelas Quran kita di Masjid Aman, di Surah Aman. Saya dah beritahu banyak kali dah. Tanwin itu adalah nun zaidah, sakinah, nun mati yang ditambah. Tapi tak ada pada tulisan. Dia ada tersembunyi pada baris dua tu. Jadi bila bertemu dengan sukun, kita hidupkan balik nun itu dengan letak baris bawah. Jadi lahwan jadi lahwani. Lahwani faddu ilaiha. Kita tak boleh baca dengan hukum izhar halqi situ. Sebab tanwin bukan bertemu dengan hamzah. Tak boleh kita baca tijaratan aw lahwan infaddu. Itu salah tu. Lahwan infaddu. Lahwani faddu. Lahwani faddu. Itulah baca Quran ni kalau kita tak secara musyafahah berdepan dengan guru yang tahu cara baca, mungkin kita baca sendiri, kita rasa betul lah. Kita rasa betul, tapi sebenarnya tak betul. Tak betul lah. Kalau dah betul tu okey lah, tak apalah. Apabila kamu melihat tijarah. Sebelum ni kita dah baca dalam surah As-Saff tentang perniagaan akhirat. Iaitu jihad fisabilillah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Ni tijarah duniawiyah, ni tijarah perniagaan dalam urusan dunia. Manusia ni secara fitrahnya, tabiatnya dia suka kepada urusan perniagaan. Tu ada setengah-setengah orang tu dia suka dululah, kadang-kadang setengah anak-anak muda yang tak ada kerja, dia suka lepak-lepak di shopping center, pusat membeli belah. Bukan nak pergi beli pun, dia kata suka tengok orang jual, orang beli, dia tak beli pun. Perangai manusia, dia suka tengok. Kadang-kadang setengah orang tu tak ada keperluan pun, bukan ada barang nak beli pun, tapi dah duit banyak ni, jom kita pergi mana? Pergi shopping. Nak beli apa? Tak tahu nak beli apa, tapi pergi kedai ada benda nak beli. Sebenarnya tak ada benda nak beli pun, tapi bila ke pasar, dah duit ada ni. Jadi satu keseronokan bila boleh berbelanja. Boleh buat urusan jual beli. Penjual lebih lagi suka sebab dia dapat untung daripada perniagaan. Pembeli pun suka juga sebab dia boleh beli sesuatu yang dia inginkan. Tapi orang tak ada pitih kelih sajalah, kekeh jari lah. Nak beli tak boleh, nak jual tak boleh. Manusia secara fitrahnya suka kepada al-bai' wasyara', urusan beli dan jual ataupun jual beli. Itulah hikmahnya dalam beberapa ayat, kadang-kadang dalam bab jihad Allah Ta'ala sebut dengan kalimah beli. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibeli harta benda mereka dan jiwa raga mereka, nyawa mereka untuk digantikan dengan syurga. Allah Ta'ala gunakan kalimah ishtara sebab manusia suka kepada urusan jual beli. Maknanya ada untung. Apa untungnya? Allah Ta'ala gantikan dengan syurga jika mereka mendapat syahid fi sabilillah. Jadi manusia secara fitrah suka kepada tijarah. Ataupun melihat lahwan. Lahwan dia sama dengan la'ib, permainan, hiburan. Banyak dalam ayat Quran, seperti dalam surah, antaranya dalam surah Al-An'am. Wa mal hayatud dunya, apa dia? Illa wa ma hadhil hayatud dunya, apa dia? Illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sekadar lahwun. Lahwun ni untuk berhibur, suka-suka. Maksudnya kehidupan dunia yang tercela, dia lebih menjurus kepada sekadar untuk main-main, suka-suka. Bukan salah, suka-suka tu tak salah. Kita nak kepada adanya permainan. Kadang-kadang kita nak bersenam, nak keluar bersenam, jogging di taman. Kadang-kadang kita main futsal, kadang-kadang badminton, pingpong. Kadang-kadang kita nak juga hiburan. Tetapi perlu mengambil dengan kadarnya. Di sini para sahabat yang meninggalkan masjid, meninggalkan Nabi khutbah sebab nak pergi ke tempat tu, mereka ditegur dengan cara begini.
kita pun tak tahulah. Tapi selepas tu tak boleh lah. Mungkin masa ni masa berlaku ni sebelum turun ayat ni lagi lah. Bila ayat ni turun, selepas tu tak boleh lagi mereka melakukan perkara yang sama itu keluar daripada masjid setelah khutbah Jumaat dah berlangsung. Baik. Kul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, iaitu berupa ganjaran pahala kerana berada di masjid mendengar khutbah dan menunaikan solat Jumaat, itu lebih baik, pahala itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, daripada urusan hiburan dunia dan juga urusan apa dia tadi, perniagaan. Maka ia lebih baik. Pendapat yang masyhur sebut sahabat yang duduk dalam masjid, yang masih kekal dalam masjid walaupun tibanya kafilah perniagaan daripada Syam, 12 orang sahaja. Siapa 12 orang tu? Dalam tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia bawa satu riwayat. Tapi hadis ni hadis yang diriwayatkan secara mursal. Iaitu katanya yang ada hanyalah Abu Bakar, satu, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, yang kelima Talhah, yang keenam Az-Zubair, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-8 Abdul Rahman bin Auf, yang ke-9 Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang ke-10 Sa'id bin Zaid, yang ke-11 Bilal bin Rabah, yang ke-11, yang ke-12 Abdullah bin Mas'ud. Itu 12 orang. 12 orang sahaja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Mas'ud. Ada satu riwayat lain menambah ada 13 orang, iaitu ditambah dengan Ammar bin Yasir. Itu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dan dia menukilkan, dia kata hadis ni riwayatkan oleh Asad bin Amru, bapa kepada Asad bin Musa. Jadi adakah ini nama-nama yang tepat? Itu wallahu a'lam, sebab hadis ni hadis yang mursal. Tapi siapa dalam 12 orang tu tak penting, yang pentingnya bilangannya 12 atau 13. Dan itu yang menjadi suatu pengukur ataupun menjadi sebagai ukuran untuk menentukan kadar paling ramai, kadar paling sedikit di sisi mazhab Malikiyah. Mereka lihat atas ni ya. Sebab tidak timbul pula hari tu bila dah tinggal 12 orang, 13 orang, tak ada pula Nabi kata, oh kalau macam ni hari ni kita solat zuhur je lah. Sebab kita tak cukup 40. Ataupun tak cukup bilangan yang lebih ramai. Jumaat diteruskan walaupun ni ada hanyalah itu. Dan cuma yang keluar tu tak ada pun, kita tak tahu pula riwayat adakah mereka kembali ke masjid. Yang dah keluar daripada masjid untuk pergi ke tempat perniagaan tadi, adakah mereka kembali ke masjid? Adakah mereka sempat solat Jumaat? Adakah mereka solat zuhur di masjid, di rumah? Wallahu alam, tu tak dipastikan sebab tak ada riwayat yang menyebutnya dalam perbincangan tajuk ni. Wallahu khairur razikin, dan Allah Ta'ala dialah sebaik-baik yang memberikan rezeki kepada kita semua. Dialah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Sebab rezeki ni semuanya daripada Allah. Adapun kita, kalau kita bekerja dengan orang lain tu bukan pemberi rezeki, dia hanyalah saluran ataupun sebab rezeki kita tu sampai melalui dia. Majikan kita, bos kita tu hanyalah sebagai laluan untuk rezeki itu sampai. Hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukuplah untuk perbincangan kita pada hari ini. Sikit terlupa tadi. Tentang hukum bermusafir pada hari Jumaat. Dia ada 3 situasi. Pertama, bermusafir sebelum naiknya fajar, sebelum subuh. Itu boleh. Kalau musafir itu jauh. Musafir ni maknanya perjalanan yang jauh, melebihi kebiasaan. Ataupun kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, musafir ni maknanya perjalanan yang melebihi kadar 2 marhalah. Kemudian yang kedua, orang yang bermusafir selepas masuknya waktu subuh hari Jumaat, mana dah subuh sebelum masuknya waktu Jumaat. Ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Pendapat ketiga mengatakan haram.
Haram tu itulah pendapat yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sebab tu tempat kita masyhur dia kata tak boleh bermusafir pada hari Jumaat. Maknanya waktu pukul 9 pagi, pukul 10 pagi sebab dibimbangi tidak sempat untuk singgah solat Jumaat. Ni bagi orang yang apa tadi, yang mukallaf, lelaki yang sudah baligh, yang sihat. Tapi pendapat yang rajih, sesiapa yang belajar fiqh muqaran, yang rajih adalah pendapat asalnya adalah harus. Yang jelas tak boleh ialah bermusafir setelah zawalus syamsi, gelincirnya matahari. Maksud gelincir matahari ialah dah dekat nak masuk waktu zuhur, waktu Jumaat, dia pun dah start enjin kereta. Kata nak pergi mana tu? Saya nak pergi jauh ni. Nak pergi Kuala Lumpur. Itu tak boleh. Orang macam ni dia kena tangguh, dia kena salat Jumaat dahulu. Kecuali ulama fiqh kata kecuali ada satu sebab je. Satu sebab dia kata fawatu ar-rifqah, tertinggal kawan-kawan yang lain. Mungkin dia ada satu rombongan, kawan dia dah pergi. Dia ada urusan lain tak selesai, barang-barang nak bawa banyak. Selesai je packing barang, turun dekat kereta, tiba-tiba orang azan zuhur, azan Jumaat, azan dah masuk waktu zuhur, waktu Jumaat dah. Macam mana dia? Dia kata kalau dia tunggu solat Jumaat, nanti kawan dia pergi jauh tak jumpa dah. Maka ulama fiqh mengharuskan dalam situasi ini atas darurat yang berlaku. Dan ada ulama fiqh dia kiaskan, dia kata zaman sekarang ni kalau seseorang tu dia punya tiket penerbangan, dia nak kapal terbang, nak bermusafir di KLIA, nak pergi ke luar negara, tiket penerbangan tu dia punya waktu apa dia berlepas dia ialah 1:30. Zuhurnya mungkin pukul 1:10 dan dia kena berada di airport paling awal pun mungkin 1 jam ataupun awal lagi. Jadi tak akan nak sembahyang Jumaat di lapangan terbang, nak buat macam mana? Sedangkan waktu tu dah dekat dengan Jumaat. Jadi dalam situasi yang terdesak macam ni, dia boleh meneruskan musafir dia. Tapi kalau tak ada situasi yang mendesak, maka orang ni kena tunggu sembahyang Jumaat dan dia kena memulakan musafir dia selepas solat Jumaat. Adapun bermusafir selepas solat Jumaat itu dibolehkan. Dia tak ada illah larangan sebab Jumaat sudah selesai. Jadi yang khilafnya adalah bermusafir pada hari Jumaat waktu pagi. Waktu pagi ada 3 pendapat tadi. Dalam kalangan itu di antara pendapat keempat-empat mazhab lah. Wallahu alam. Jadi perbincangan ini sangat luas sebenarnya. Cuma kita tak boleh nak sebut semualah sebab masa kita terhad. Kita dah 7:30 ni. InsyaAllah kita bincang lain kali kalau ada soalan-soalan yang berbangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya. Ustaz nak tanya pasal doa yang Ustaz kongsi kemarin. Ya. Pada rangkaian yang kedua, wa a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Ya. Ya mutakallim tu adakah perlu dibaca mati ataupun boleh dihidupkan dengan berhatas? Seperti mana akhir surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Persoalannya tak maksud dhamir mana? Yatakhabbatani situ tak? Ya, an yatakhabbatani. Hidup ya ke ataupun matikan huruf ya, Ustaz? Tak kena hidupkan. Kalau ada an depan adatun nasbi an, hidup. Tak, Ustaz. Hidup. Soalan huruf ya tu, Ustaz. Yaul mutakallim. A'udzu bika an yatakhabbatani. Betul? Cuma ya tu. Gitu. Pada yaul mutakallim tu perlu hidup ataupun mati ke, Ustaz? Dia ya tu memang ada di situ. Adapun hak surah Al-Kafirun tu dia kaedah rasam. Lakum dinukum waliyadin, asalnya dini. Tapi dihazafkan iaitu kaedah rasam, kaedah tulis. Sama juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya liya'buduni. Kalau kita tengok huruf nun tu bagi bawah sebab asalnya ada ya lepas nun, tapi ya tu dihazafkan sebab ada kaedah rasam. Jadi kita baca liya'budun. Tapi untuk kalimah yatakhabbatani wa a'udzu bika an yatakhabbatani, dia tak boleh dihazafkan ya di situ. Ya tu dikekalkan untuk disambung. Maka dia kekal dengan bagi hasad lah. Kekal dengan bagi hasad itu bagi fathah, mansubun bil fathah sebab ada an yatakhabbatani. Dia macam doa yang kita baca apa dia hak pagi-pagi tu.
Allahu Akbar. Apa dia biasa baca pagi tu? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li... Bukan. Subhanallah, lupa pula dah. Lupa dah doa yang perlu. Wa aslih li dunya yallati. Tu macam tu lah. Kemudian yang akhir tu wa aslih li akhirati yallati. Kan biasa kita dengar dalam rudu ikim tu, tapi silap orang baca tu, dia baca dengan wa aslih li akhirati allati, dia matikan ya. Tak boleh. Ya dhamir mutakallim tu dia kena masukkan bagi atas, sebab di situ dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih maka dia mansubun bil fathah. Wa aslih li akhirati allati. Ya tu bagi atas. Sama dengan yang ni, an yatakhabbatani, sebab ada an. Wallahu alam. Ada soalan bertulis tak sempat nak baca tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu ya. Ini dua soalan ni Ustaz. Yang pertama sekali, situasi Mekah ni, dia azan yang pertama ni dia ikut zaman Osman dulu ke? Ya, betul. Betul. Yang kedua, orang lainnya ni Ustaz, yang lelaki lah, yang jaga roblok jalan, boleh kemudian jaga sebagainya. Dia adakah dia harus untuk tinggal jemaah? Yang ketiga Ustaz, masa kita nak masa haram untuk musafir dekat jemaah tak? Ya, kalau kita pergi juga, kita berhenti masjid mana-mana, kita sembahyang jemaah. Wallahu a'lam. Baik, untuk soalan pertama tentang azan Jumaat 2 kali di Mekah dan Madinah, betul lah, itu yang sebenarnya zaman Saidina Uthman bin Affan. Begitu jugalah. Maknanya kita mendengar azan pertama di sana kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu. Kita dengar azan, rasa tak zuhur lagi. Itulah sebetulnya begitulah. Cuma hak sebelum subuh, ulama khilaf sebelum subuh adakah khusus untuk bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, memang sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh dia ada azan pertama. Dan memang benda tu dilakukan zaman Nabi, sebab Nabi zaman dia ada 2 muazzin, iaitu Abdullah bin Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah. Bilal dia akan lakukan azan yang awal, iaitu yang awal ni 1 jam sebelum subuh. Manakala Abdullah bin Umi Maktum melakukan azan apabila masuk waktu subuh. Cuma ulama khilaf, adakah ini hanya khusus untuk Ramadan atau boleh dilakukan di bulan yang lain. Tapi Jumaat itu di zaman Sayyidina Uthman begitu. Dia yang pertama sebelum Jumaat, yang kedua bila masuk waktu. Baik. Untuk frontliners, tengok keadaan lah. Kalau keadaan tu tidak mengizinkan mereka meninggalkan tempat mereka bertugas, mungkin tak boleh nak shift, nak tukar dengan orang lain, maka harus. Sebab atas darurat tugas tadi. Atas keperluan tugas yang dilakukan. Kita melihat contohnya kadang-kadang ada setengah askar-askar polis-polis yang bertugas mengawal imam yang solat, khususnya solat Jumaat lah, solat fardu lain pun ada juga di Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi. Ketika orang solat, askar ni tak solat, termasuk sembahyang Jumaat. Atas darurat dia perlu menjalankan tugas mengawal keselamatan waktu solat, sebab banyak kemungkinan boleh berlaku dalam masjid yang besar. Jadi dia solat juga, solat lepas tu lah. Mungkin minggu lain pula orang lain bertugas, maka minggu berikutnya dia boleh solat Jumaat, orang lain pula tinggal Jumaat sebab bertugas. Jadi atas keperluan tugas yang daruri harus. Cuma untuk frontliners tadi, tengoklah kalau dia boleh bergilir dan keadaan situasi itu tidak mendesak, maka dia boleh tinggal sekejap untuk pergi Jumaat. Kalau keadaan itu tidak mengizinkan, maka dia teruskan tugas dia dan dia ganti dengan solat zuhur. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga ni? Musafir tadi, haram musafir tadi. Tiba-tiba dia dapat tu. Ini suatu dipanggil hukum yang bersifat kepada ihtimalat, kepada andaian. Dia zaman dulu tak sama zaman sekarang. Ulama dia buat hukum ni kerana mengambil kira keadaan zaman dia. Zaman dia di mana cara
bermusafir dulu tidak semudah dan secanggih zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni kita musafir, kita dalam kereta dan kita boleh jangka depan sana ada masjid. Berapa minit lagi nak sampai, sebab kita boleh buka dalam Google Map, dalam Waze ke apa, kita tahu depan sana ada masjid. Apakah lokasi masjid yang paling dekat. Jadi kalau pada jangkaan kita musafir itu tidaklah menghalang kita solat Jumaat, maka haruslah hukum. Sebab asal hukum haram ni sebab dibimbangi tinggal Jumaat. Tapi itu hanya pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ulama yang lain, dia hanya mengatakan hukum musafir tadi hanyalah makruh ataupun harus. Wallahu a'lam. Ada masjid di Pahang solat Jumaat 4 orang. Dihimpun 2 solat fardu. Ini masalah jamak. Ada 2 kaul di sini. Ada pendapat ulama mengatakan solat yalah, kalau dia solat 4 orang tu, kalau dia pergi atas pendapat mazhab Hanafi, bolehlah buat sembahyang Jumaat. Tapi katakanlah dia buat solat fardu zuhur. Tidak Jumaat, dia solat fardu zuhur. Kemudian dia, oleh kerana dia bermusafir, dia pun nak terus jamak dengan solat asar. Atas satu kaul harus boleh. Boleh. Atas pendapat yang lain tak, pendapat lain kata tak boleh tu kalau solat Jumaat. Untuk solat Jumaat nak jamak dengan asar, dia ada 2 kaul. Ada mengatakan boleh, ada pendapat mengatakan tidak boleh. Sebenarnya kita melihat kepada kemaslahatan dan keadaan kita, perlu ataupun tidak. Tapi kalau dia dah ganti dengan solat zuhur, contohnya kita bermusafir hari Jumaat, ini pun pernah berlaku pada saya sendiri. Itu kita pergi ke Kuala Lumpur, bila sepah daripada lepas Gua Musa tu, Merapuh masuk Merapuh, dah lepas ada masjid, tak apalah, kita kata pergi depan sana lah. Depan sana tu siapa-siapa dekat dekat dengan Raub dah lah, lepas Lipih dah. Siapa situ tu, ada satu masjid tu, Tempoyang, baru tu ingat tempat tu nama Tempoyang. Orang di masjid tu baru selesai sembahyang Jumaat. Jadi kita ganti dengan solat zuhur lah. Jadi bila kita buat solat zuhur, jadi harus bagi kita untuk terus jamak dengan asar. Cuma pilih bagi kita lah, sama ada kita nak jamak tanpa qasar ataupun kita nak jamak sekali dengan qasar. Iaitu kita buat zuhur 2 rakaat, lepas tu terus solat asar dalam waktu zuhur secara jamak takdim 2 rakaat juga. Itu bergantung kepada keadaan kita. Sebab asalnya kita dibolehkan solat jamak kerana adanya masyakkah, dan kita diharuskan solat qasar kerana adanya musafir tadi. 2 illah yang berbeza. Ini pun ramai orang kita masih keliru tentang solat jamak dan qasar. Dia 2 illah yang berbeza. Baik, kita pergi soalan lain kalau ada. Dah lewat dah waktu ni, 7.45. Hukum jual beli setelah azan Jumaat waktu PKP, ada pun termasuk tak sempat habis. Ya, silakan. Soalan bertulis sekejap je muncul ya. Silakan Ustazah. Kita orang perempuan ni sunat untuk semasa hari Jumaat, termasuk juga ke mandi sunat hari Jumaat tu? Untuk orang perempuan. Pukul berapa? Mandi hari Jumaat. Tak, mandi hari Jumaat ni ilahnya untuk orang yang nak hadir ke masjid solat Jumaat. Mandi hari Jumaat. Cuma ialah bagi orang perempuan kalau nak mandi, kita kata bukan mandi kerana nak pergi ke masjid. Mandi biasalah, mandi untuk. Sebab asalnya mandi sunat hari Jumaat, dia ada kaitan dengan keperluan untuk pergi ke masjid. Untuk mandi itu. Mandi tasala yaumul Jumaah. Sesiapa yang mandi pada sebab hadis tu ada sebut 2. Dia kata man tawadda'a fa biha wa ni'mat. Sesiapa yang berwuduk itu pun dah dikira bagus dan menepati sunnah. Tetapi sesiapa yang mandi, Nabi kata al-ghuslu afdal. Mandi itu lebih utama. Kerana ada kaitan dengan nak pergi ke masjid tadi. Tapi kalau orang perempuan tu nak duduk di rumah tak pergi masjid, boleh juga nak mandi, tapi itulah. Tapi hukumnya tak sama untuk orang yang pergi ke masjid. Mana yang nak pergi masjid tu sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Ya. Hukum jual beli setelah azan, adakah sama dengan orang tak dapat solat Jumaat? Lagi Ustaz. Kalau orang yang tak wajib solat Jumaat, tak adalah hukum tadi. Sebab illah kepada larangan jual beli selepas azan kedua adalah
bagi orang-orang yang wajib baginya solat Jumaat. Kalau orang tu tidak wajib baginya solat Jumaat, contoh yang disebut dalam kitab fiqh, orang bermusafir, kanak-kanak, kaum wanita. Jadi hukum jual beli itu tidak haram bagi dia lah. Yang haram ni bagi orang yang wajib kepadanya solat Jumaat. Dalam situasi darurat sekarang, yang kita tak dibenarkan berkumpul di masjid, sama ada solat Jumaat yang lain-lain, maka tak timbullah soal larangan jual beli tadi tu. Sebab kita melihat kepada illahnya, kena faham. Dari segi kaedah fiqh, al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Itu kaedah fiqh. Sesuatu hukum tu dia wujud berdasarkan illahnya. Apa illahnya? Dari segi ada atau tak ada illahnya. Itu kena faham. Kadang-kadang kita belajar fiqh, kita tidak diberi pendedahan tentang beberapa kawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Jadi nak memudahkan kita faham fiqh, kita kena ada pendedahan tentang kawaid fiqhiyah. Jadi hukum wujud bersama dengan illah. Dari segi adanya illah ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Wallahu a'lam. Ustaz. Insya-Allah. Ya, ada soalan. Soalan Ustaz. Boleh? Salam. Ya, silakan. Ni orang sembahyang Jumaat Ustaz Dia contoh dah dia ada 50 orang sembahyang Jumaat, tapi sore tu sembahyang hujung bawah pokok tu. Macam mana hukum tu orang sore tu sembahyang? Jauh bawah pokok. Apa pelik tu. Sebab nak mari dekat boleh sama dia duduk jauh belakang. Ya. Faham dah lah. Ialah pernah berlaku hari tu ya, masjid pihak berkuasa agama, majlis agama mensyaratkan masjid hanya boleh isi 40 orang aja. Jadi ada juga jemaah yang terlambat sampai, lewat sampai, dia nak sembahyang Jumaat juga. Jadi dia pun sembahyang di luar. Ataupun dia sembahyang jauh. Sebenarnya dia ada dua pilihan dalam keadaan macam ni. Selain daripada wajib Jumaat, nisbah kepada orang yang sudah lebih kota dah lah. Sebab dia sampai tu orang dah cukup dah. Maka untuk dia bagi fi haqqi nafsihi huwa, bagi hak diri dia, gugur kewajipan itu. Dengan situasi macam ni lah gugur. Jadi kalau dia nak salat zuhur pun boleh. Tapi masalah dia salat Jumaat dalam keadaan jauh sebegitu. Saya tak berani nak kata solat dia tu sah atau tidak sah. Tapi sebaiknya kalau dia tahu, dia gantikan dengan solat zuhur. Itu sebaiknya. Sebab selain daripada kita ati'ullah wa ati'ur rasul, kita kena faham dalam ayat surah An-Nisa tu juga sebut wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah di antara kamu. Jumaat terakhir Ramadan mahu ni saya sempat solat di Masjid Langgar. Masjid Langgar saya pergi setengah jam tu, ingat tak ada dah orang ramai. Alhamdulillah, Masjid Langgar ni dia 3 tingkat, ada lagi lah, ada ruang lagi atas tu. Kita duduk 10 minit dengan imam buat pengumuman, dia kata para jemaah yang masih berada di luar, tolong jangan solat di atas jalan. Dia kata yang tak dapat masuk ke masjid, sila balik ke rumah, solat zuhur di rumah. Kalau solat di luar, nanti ada pihak penguasa kompaun saman, kami pihak pengurusan masjid tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab kalau ada kena saman. Jadi sebaiknya kita ambil pendekatan yang paling selamat, sama ada kita solat zuhur di rumah. Cuma kalau ada yang seorang tadi dia solat jauh di luar masjid, bawah pokok, dengan niat untuk ikut imam dalam masjid, saya tak berani nak beri hukum sama ada solat Jumaat dia sah ataupun tidak. Sebab itu melibatkan satu hukum yang lain. Tapi sebaiknya dia solat zuhur. Sebab kita kena akur dengan arahan daripada ulil amri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, satu lagi. Ya, ada lagi Ustaz Ahmad. Ya, akhir dah ni. Dekat 7.50 dah. Kalau kita dekat tempat Sabah contohnya, penduduk dia tak cukup 40 orang untuk jadi wajib Jumaat tu. Ya. Tak maliki ke dia main zuhur gitu. Terima kasih. Dia sembahyang zuhur sebab tak cukup 40. Iyalah. Kalau tak cukup 40, kalau kawasan terpencil, betul lah. Kalau nak terus ikut dengan pandangan fiqh dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, disyaratkan sah Jumaat 40 lah, betul lah. Cuma tempat yang tak cukup tu, kalau dia nak ganti dengan zuhur, betul lah, zuhur lah. Sebab tak ada pilihan lain dah. Kecuali kalau dia nak ikut pandangan saya sebut tadi dalam mazhab Imam Malik, iaitu mengharuskan Jumaat dengan kadar paling sikit pun 13 atau 12 orang, boleh juga.
terpulang kepada dia. Tapi dalam kes macam ni sebaiknya sebab dia melibatkan orang ramai, jadi sebaiknya kena dapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama lah. Takut jadi fitnah. Jadi fitnah. Tapi kalau pihak berkuasa agama tu bersifat terbuka, dia kata boleh lah, mana-mana tempat yang jauh di kampung-kampung, mungkin dia kita tak tahu. Itu di Sabah, saya rasa bukan di Sabah, di Kelantan sendiri pun mungkin ada kampung-kampung jauh di pedalaman, di gua-gua Musang. Musang ni dia ada tempat kampung-kampung yang agak jauh. Mungkin orang Islam pun tak ramai situ. Tak ramai campur dengan orang asli yang bukan Islam. Jadi dia orang nak buat Jumaat, dia kata kena keluar jauh beberapa kilometer daripada kampung dia. Jadi macam mana dia buat Jumaat? Maka dia kata, pagi-pagi kita sembahyang Zuhur lah. Betul lah, itu satu pilihan. Cuma kalau dia nak buat Jumaat juga, sebaiknya benda tu dimaklumkan kepada pihak berkuasa agama negeri, dan bila pihak berkuasa agama sudah tahu dan mereka mengizinkan, baru boleh. Macam sekarang ni, dalam situasi COVID ni memang pernah dulu kita disuruh buat Jumaat dengan 13 orang. Bukan pilihan kita tu, arahan daripada pihak atasan. Pihak Majlis Agama Islam mengarahkan buat 13. Tapi dalam situasi terkini yang dibenarkan hanya 4 orang. 4 orang tu kalau masuk pada Bonga lah, tempat saya bertugas, kita tak buat Jumaat lah. Sebab ada 4 orang aja. Jadi kita tak buat Jumaat, ganti dengan Zuhur. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.